Saya jemput Yang Berhormat Sungai Siput. Terima kasih Puan Yang di-Pertua mengizinkan Sungai Siput mengambil bahagian perbahasan belanjawan 2023 peringkat dasar. Puan Yang di-Pertua, pada tanggal 4 Mac yang lalu, genap 100 hari Kerajaan Perpaduan dibentuk di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Ahli Parlimen Tambun. Sebaik saja mengambil alih tampuk pemerintahan negara, perkara utama yang diberi tumpuan adalah menyelamatkan negara dari kemelut hutang negara yang mencecah lebih 1 trilion dengan kadar bunga yang perlu dibayar adalah 46 bilion. Kedua, beliau beriltizam dan bertekad untuk membasmi miskin tegar. Pembentangan Belanjawan Negara 2023 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan bertemakan Malaysia Madani memenuhi aspirasi rakyat Malaysia secara keseluruhan. Saya menyambut baik usaha Perdana Menteri untuk merapatkan ketidaksamaan dan jurang sosial di kalangan rakyat Malaysia serta wilayah. Bajet 2023 mengutamakan kebajikan golongan miskin dan kelas menengah bawah untuk memberikan keadilan sosial supaya jurang pendapatan dapat dikecilkan. Di antara usaha yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah pembatalan status muflis. Hutang bawah RM50,000 dilepaskan serta-merta. Pengumuman ini memberikan sinaran dan rangsangan kepada rakyat yang diisytiar muflis. Ramai tenaga mahir dan peniaga berkandas kerana status muflis yang ada pada mereka. Kerajaan menyasarkan 130,000 rakyat dilepaskan daripada status muflis. Kerajaan akan meminda Akta Insolvensi 1967 supaya kes muflis dapat dilepaskan secara automatik dalam masa singkat melalui pindaan Akta Kebankrapan 1967 dan Kaedah-Kaedah Kebankrapan 1969 oleh kerajaan telah memberikan sinaran baru serta pelindungan jaminan kepada mereka yang bankrupt. Puan Yang di-Pertua, kepimpinan dan pendirian Perdana Menteri untuk menyeragamkan ketidaksamaan masyarakat dapat dilihat dalam bajet 2023 melalui penyusunan pelarasan terhadap sistem percukaian sedia ada. Kerajaan telah bersetuju mulai tahun taksiran 2023 kadar cukai perusahaan mikro, kecil dan sederhana ke atas pendapatan bercukai bagi 150,000 pertama dikurangkan 2% daripada 17% kepada 15%. Pengurangan ini dapat memberikan penjimatan sehingga RM3,000 kepada setiap 150,000 pembayar cukai PMKS. Puan Yang di-Pertua, belanjawan baru-baru ini menyaksikan cukai pendapatan individu bagi kumpulan M40 diturunkan sebanyak 2%, manakala kadar cukai bagi mereka yang berpendapatan lebih RM100,000 dinaikkan. Kutipan hasil cukai kerajaan akan meningkat 4% tahun ini. Ekoran kenaikan kadar cukai terhadap T20 sekiranya cukai barangan mewah dan program pengangkuhan secara sukarela merangkumi cukai langsung dan tidak langsung dilaksanakan. Pembentangan Belanjawan 2023 menarik perhatian saya kerana buat pertama kali saya melihat komitmen kerajaan yang untuk memperkasakan program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET demi menampung keperluan industri utama di Malaysia. Kerajaan mengambil pendekatan yang luar biasa kali ini dalam TVET dengan membenarkan lebih daripada 50 pemain industri utama untuk mengambil alih sebahagian operasi institusi TVET melalui
kolaborasi dengan institut TVET seperti College Community, Institut Kemahiran Belia Negara dan Institut Latihan Perindustrian untuk menyediakan program khusus bagi memenuhi keperluan industri. Datuk Puan Yang di-Pertua, cadangan penambahbaikan bajet 2023, golongan muflis yang dibebaskan daripada status muflis harus dibantu menceburkan diri dalam dunia perniagaan dan pekerjaan. Dasar dan polisi yang lebih menyokong diperlukan supaya majikan kementerian dan institusi kewangan boleh mengkikis stigma lama terhadap mereka. Ini penting untuk ekonomi atau menyokong kelangsungan kerjaya dan perniagaan golongan muflis. Puan Yang di-Pertua, seperti mana kita semua sedia maklum, latihan dan pembangunan kemahiran pekerja adalah aspek penting dalam strategi pembangunan tenaga kerja sesebuah negara yang membantu meningkatkan produktiviti dan kemahiran serta dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Belanjawan 2021 misalnya, kerajaan telah memperuntukkan 4.9 bilion untuk pembangunan modal insan termasuk pembiayaan untuk program latihan dan pembangunan kemahiran pekerja. Bagaimanapun, bajet tahun ini diagihkan kepada pelbagai kementerian dan agensi. Walaupun pada hakikatnya kita mempunyai agensi utama yang bertanggungjawab dalam memperkasakan latihan dan peningkatan kemahiran pekerja, iaitu pembangunan sumber manusia di bawah Kementerian Sumber Manusia. Soalan saya, mengapakah begitu banyak agensi kerajaan menjalankan latihan dan peningkatan kemahiran pekerja sedangkan ia sepatutnya dipusatkan di bawah Kementerian Sumber Manusia dan diuruskan secara khusus oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad? Kedua, bagaimanakah kerajaan mengukur keberkesanan program atau inisiatif latihan dan bagaimana kerajaan memantau keberkesanan ini secara konsisten di semua kementerian dan agensi yang terlibat? Ketiga, terdapat banyak laporan mengenai perolehan berganda dan penyampaian latihan yang tidak konsisten serta jurulatih yang tidak berkualiti dan tidak mempunyai kredibiliti. Apakah langkah-langkah yang akan diambil kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini dan mengelakkan penyalahgunaan dana latihan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Puan Yang di-Pertua, pada Disember 2021, kerajaan telah melancarkan Upskill Malaysia, sebuah platform bersepadu nasional atau single window, iaitu platform yang memusatkan semua program latihan dan pembangunan kemahiran ditawarkan pelbagai kementerian dan agensi kerajaan di bawah satu platform. Saya mohon status masa Upskill Malaysia. Puan Yang di-Pertua, negara-negara lain di Asia telah memusatkan program peningkatan kemahiran pekerja. Sebagai contoh, Lembaga Kesihatan, Buruh dan Kebajikan di Jepun untuk mempromosi dan menyokong latihan dan pembangunan pekerja. Begitu juga dengan Lembaga Pendidikan Teknikal dan Pembangunan Kemahiran di Filipina. Seterusnya, National Skill Development Corporation di India untuk mempromosi pembangunan kemahiran dan latihan pembangunan pekerja. Soalan saya adalah, mengapakah Kementerian Sumber Manusia tidak diberi lebih kuasa dalam pemusatan dan penyelarasan latihan dan pembangunan kemahiran pekerja sedangkan negara lain telah berjaya melakukannya?